Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. InsyaAllah pada video kali ini saya akan terangkan berkaitan dengan tajuk yang ketujuh, yakni tajuk berkaitan dengan makharijul furud li usulil masail, iaitu cara kita nak tetapkan ataupun keluarkan bahagian yang kita jadikan ia sebagai asas pengiraan dalam menyelesaikan suatu masalah perwarisan. Dalam arti mudahnya, lihat kepada gambar rajah ni. Dalam tajuk ni kita akan selesaikan ataupun kita nak kenal pasti bahagian ataupun nombor yang sesuai dijadikan asas pengiraan dalam menyelesaikan suatu masalah perwarisan, iaitu nombor yang kita nak letak dalam petak warna merah sebagaimana terpapar dalam video kali ini. Dan seterusnya berdasarkan petak ni barulah boleh dilakukan pengiraan. Untuk tu para pelajar boleh rujuk pada buku teks muka surat 49. Okey, baik. Ini adalah dalam video kali ini, sebagaimana yang para pelajar boleh tengok, gambar rajah dalam skrin ni adalah sebagaimana gambar rajah dalam buku teks. Dan para pelajar perlu ambil perhatian kepada gambar rajah ni, yang mana dia telah bahagikan naw' al-furudul muqaddarah, yang kadar yang ditetapkan dia telah bahagikan kepada dua kelompok ataupun dua kumpulan. Kumpulan yang pertama terdiri daripada 1/2, 1/4, 1/8. Kumpulan kedua 2/3, 1/3 dan 1/6. Sebolehnya para pelajar hafal benda ni mengikut susunan dia. Sebab apa? Sebab dia dah susun mengikut susunan daripada banyak ke sedikit, iaitu 1/2. 1/2 ni paling banyak lah dapat harta. 1/4 pertengahan, 1/8 paling sedikit harta. 2/3 sama juga paling banyak, 1/3 dari harta pertengahan dan 1/6 paling sedikit. Seboleh-bolehnya hafal mengikut susunan dia bagi. Dan perlu ingat juga kumpulan dia. Sebab apa? Sebab benda tu akan melibatkan pengiraan kita selepas ni. Baik, tengok kepada keadaan yang pertama. Cara kita nak kenal pasti nombor ataupun asas untuk jadikan nombor pengiraan dalam permasalahan yang pertama ni, iaitu apabila pecahan tidak bercampur. Idza lam yakhtalif, iaitu apabila pecahan tidak bercampur dengan pecahan lain. Sebagai contohnya, bentun dia akan dapat 1/2. Contohnya si mati hanya meninggalkan seorang sahaja waris, iaitu anak perempuan dia. Jadi anak perempuan berseorangan, keadaan dia dapat 1/2. 1/2, maka dia tidak bercampur dengan mana-mana pecahan. Tak ada 1/4, 1/8, 2/3, 1/3, tak ada. Dia seorang sahaja, maka asas nombor yang kita nak gunakan sebagai asas pengiraan kita adalah penyebut bagi pecahan dalam gambar rajah. Ni 1/2. Penyebut dia adalah nombor 2. Jadi nombor 2 tu dijadikan asas pengiraan kita dalam masalah perwarisan yang ni. Jadi kita isi nombor 2 sini. Dan cara nak kira dia senang sahaja. Asas pengiraan kita dah jumpa. Nombor 2 ni kita bahagikan dengan nombor 2 pada pecahan ni. 2 bahagi 2 sama dengan 1. 1 darab 1 sama dengan 1. Jadi lebihannya adalah 1. Okey, itu sahaja kaedah pengiraan bagi menyelesaikan masalah pewarisan yang ini.
pada contoh 1 ni. Lebihan 1 ni diberikan kepada Baitul Mal. Seterusnya contoh yang kedua pula, sama juga apabila pecahan tidak bercampur, idza lam yakhtalif. Apabila pecahan tu tidak bercampur, cumanya adanya asabah. Contoh 2. Bentun sebagaimana biasa 1/2 akhun syaqiq asabah. Jadi cara pengiraan dia, kita ambil dia punya penyebut bagi pecahan dalam masalah ni, iaitu 2. Jadi 2 kita isi pada petak yang berwarna merah. Seterusnya pengiraan dia sebagaimana biasa. Yang ni perlu ingat, 2 bahagi dengan 2 sama dengan 1. 1 darab 1, jawapannya plus 1. Dan lebihan harta, akhun syakid dia dapat baki harta. Jadi baki hartanya berapa? Baki hartanya adalah 1. Dan complete semua sekali adalah 2. Selesai. Tiada lebihan harta yang perlu diserahkan kepada Baitul Mal. Sebab apa? Sebab adanya golongan yang mendapat asabah, baki harta. Bila adanya golongan ni, automatiknya tidak akan berlaku lebihan harta. Sebab apa? Sebab dia yang akan mendapat baki harta. Tak kira lah banyak ke sikit ke, ataupun baki itu tak ada langsung. Jadi itu adalah pengiraan bagi contoh yang kedua. Untuk situasi yang ketiga, situasi yang ketiga ni saya bagi kepada para pelajar, cuba selesaikan situasi yang ketiga. Sama sahaja dengan situasi kedua dan yang pertama, iaitu pecahan dia tidak bercampur. Bagaimana untuk kita selesaikan? Boleh selesaikan dan hantar sebagaimana biasa, hantar gambar kepada saya bagaimana keadaan penyelesaian, dan saya akan bagi tahu dia punya jawapan.